Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, penuntut ilmu, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi yang mulia, pagi yang ceria ini kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Hari ini para jemaah, para ahli ibadat, ahlul khairat, kita sudah sampai ke 10 Ramadan 1445. Bermakna 1/3 Ramadan akan berlalu dengan tamatnya hari ini. Ramadan sudah 1/3. As-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 itu banyak. Kecuali kalau kita sudah menggunakannya dengan jalan yang baik. Khatam Quran sudah ya 10 kali ni, 10 hari ni boleh tanya dah khatam ke tak. Sebab di antara tempoh khatam Quran yang baik iaitu 10 hari sekali. 10 hari sekali, maknanya 3 juzuk satu hari. Kita kata kalau tak mampu juga dah masuk 15 juzuk, alhamdulillah. Tak mampu juga selari di antara bilangan Ramadan dengan bilangan juzuk Quran, kita kata alhamdulillah. Berapa juzuk dah baca Quran? 10. Ya tentu tak larinya para jemaah yang istiqamah, yang istiqamah dengan majlis tadarus kita, alhamdulillah. Orang panggil serentak sekali, sekali baca. Hari 10 tadarus kita sebelah dah. Sebab kita nak lebih sikit, kita nak khatam hari 27 insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, muhasabah. Ketuk itu dah ketuk. Sebagaimana kata Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata man lam yakhtim fi Ramadan, siapa dia tak khatam Quran, bacaan khatam di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan lagi teruk untuk dia khatam Quran. Kecuali orang yang Allah Ta'ala pilih, beri hidayah kepada dia, boleh baca di luar Ramadan, boleh juga khatam. Tapi mausimul khairat, dipanggil musim kebajikan ni, kalau kita tak khatam lon ni, nak tunggu lepas Ramadan lagi berat. Ini ambillah peluang. Al-bidar, tekan minyak, tukar giar, biar boleh khatam juga di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk pada ayat kita. Ayat tafsir kita hari ini ayat 104 105. Allah SWT minta supaya kita wujudkan sekuat da'i, orang yang menyeru manusia kepada kebaikan, kumpulan yang mengajak manusia kepada ma'ruf dan melarang manusia dari mungkar. Ajak buat baik, larang benda tak baik. Dan juga Allah SWT larang kita daripada berpecah belah. Di antara keburukan yang sangat buruk, yang sangat keji mengikut neraca syarak, iaitulah perpecahan di kalangan umat Islam. Banyak kali dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita dah lalu banyak ayat dah tentang wala tafarraqu, jangan berpecah.
sama-sama umat Islam jangan balah. Baiklah, kita pergi kepada bacaan ayat. Pelajar-pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surah 119. Edisi Jawi ni. Kalau edisi lain dia ada, yang penting nombor ayat 104 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Balik kepada ayat kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak, satu kumpulan. Kumpulan ni bukan makna kumpulan kita stop, orang lain pun kumpulan juga. Kemana dalam masyarakat kita ni kumpulan, masyarakat Arab kumpulan, masyarakat Jepun kumpulan. Mana kena ada puak sentiasa. Apa kerja kumpulan ini? Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam. Ni kena ada kumpulan. Tengok nota kata kalimah al-khair, kebajikan yang tersebut dalam ayat ini maksudnya Islam. Mudah dia punya spesifik dianya. Kita nak ajak kepada siapa? Ajak kepada Islam, ajak kepada Quran, ajak kepada sunnah. Bukan ajak kepada liberal, bukan ajak kepada sekular, bukan ajak kepada kumpulan-kumpulan yang menyimpang daripada Al-Quran dan sunnah. No. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, baginda menerangkan al-khair, kebajikan yang tersebut dalam ayat ini ialah menurut ajaran Al-Quran dan sunnah. Jelaslah. Maknanya kita kena ada kumpulan penyeru, ajak orang kepada khair. Al-khair, tulis pelajar, al-khair dengan makna Islam, Quran, sunnah. Memang tiga ni tak boleh pisah. Dia panggil tiga ni tak boleh berpisah, tiga serangkai kembar siam, kata orang. Bila sebut Islam, Islam mana? Islam yang ada dalam Quran. Islam mana? Islam yang ada dalam sunnah. Ni sekarang ni orang tambah-tambah. Dia panggil Islam liberal, Islam hadari, Islam sekular. Jadi macam-macam nama, slogan-slogan yang kita tak nak sebut lah. Kalau kita sebut kan, ada yang marah pula. Tapi yang pentingnya Islam tu din berdasarkan daripada Al-Quran dan sunnah. Itu Islam yang ori, yang tulen. Lain-lain itu tempel, nak berlindung di sebalik, nak duduk guna nama Islam, tapi sebenarnya untuk apa? Untuk nak meruntuhkan Islam dari dalam. Bahaya ni, sangat berbahaya perangai sedemikian. Dia panggil sangat berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, kerja kumpulan ini dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, serta melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji.
Bahasa Quran kata mungkar. Letak mungkar dulu. Baru terjemah mungkar tu dengan mana? Dengan mana buruk, dengan mana keji, dengan mana jelek, dengan mana huduh. Larang semua benda-benda tak molek berlarai belakang. Tak usah duduk. Tak usah duduk apa? Tak usah duduk main-main keluk-kelik kata orang, jangan. Kalau kamu jalankan tugas ini, wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Para jemaah sekalian, itu terjemahan. Kita pergi kepada munasabatul ayah. Munasabatul ayah lima qablaha, dengan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa munasabah? Fil ayatil mutaqaddimah, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala mencela, mengeji puak-puak ahlul kitab di atas dua perkara. Allah Taala keji ahlul kitab dengan dua perkara. Yang pertama, annahu abahum, Allah Taala cela mereka kerana mereka kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang kita sebut dalam ayat lepas, ya ahlul kitab lima takfurun. Ahlul kitab, kenapa kamu kafir? Kenapa kamu kafir? Sedangkan di tangan kamu ada kitab, ada Taurat, ada Injil. Tiba-tiba mu jadi kafir, bapa? Ni. Dah, bapa tu makna kenapa lah? Dia kena tubik kat buah Kelantan ni. Ilai mengata. Mu kafir juga setelah ada kitab di tangan kamu? Marah. Itu celaan. Celaan yang kedua, Allah kata, ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah, kenapa kamu menyekat orang lain daripada jalan Allah? Sama ada dia sekat langsung orang tak dekat Islam, ataupun dia nak keluarkan orang Islam dengan cara murtad. Na'udzubillah. Ini dua celaan Allah Ta'ala sebut kepada ahlul kitab. Maka datanglah ayat mana? Ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah, orang beriman, takwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut suruh bertakwa, sudah pasti orang-orang yang beriman akan mencari apakah jalan takwa itu. Apakah jalan takwa? Adakah kita duduk dia sore, duduk dalam rumah kita berkurung, duduk iktikaf dalam masjid tak keluar-keluar? Gitu ke takwa? Jawabnya itu untuk pribadi. Tapi yang benar-benar bertakwa, iaitulah orang yang bergerak, orang yang bekerja, orang yang berusaha untuk menyampaikan Islam ini kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Manusia Melayu, manusia orang putih, manusia orang hitam, manusia apa saja, asalkan dia manusia atas dunia, mu kena sampaikan Islam, sampaikan iman, sampaikan Quran, sampaikan sunnah kepada mereka, dan kamu sekat mereka daripada perkara-perkara syirik, perkara mungkar, perkara maksiat, dan perkara yang tak baik. Barulah jadi manusia betul-betul bertakwa. Kalau tidak, dakwa takwa tapi tak jadi takwa. Lish? Sebab apa tak jadi takwa? Sebab kita hanya berpegang dengan ajaran separuh-separuh. Beriman, ajak orang. Beriman, suruh orang. Beriman, sekat orang daripada maksiat dan mungkar. Itu baru betul. Itu munasabah. Baru munasabah, mari kita pergi kepada tafsir ayat. Tafsir ayat pula. Wal takum minkum ay litujad minkum, kena ada, kena munculkan, kena zahirkan, kena wujudkan firqatun ummatun yad'una ilal khair, kumpulan-kumpulan yang berdiri untuk menegakkan agama ini, untuk menyebarkan agama ini, untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kena ada. Kerja dianya yad'una ilal khair, ajak orang kepada, tadi kita dah tafsir al khair makna apa? Al khair makna apa? Islam, Quran, sunnah.
Letak dalam kepala sampai ke mati dah. Kita ni, kita nak pegang dengan 3 perkara ni. Kemudian hak lain-lain tak masuk tak? Hak lain termasuk belakang. Kamu buat Islam suruh benda baik, tak ada Islam suruh benda tak baik. Maka kerja kita lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Saya suruh orang buat baik, tapi saya tak beranilah nak larang mungkar. Ada juga orang lagu ni. Mantap ke dakwah kita? Kita ambil separuh jalan, jawabnya la. Suruh, larang. Ibarat orang tua-tua kata, seperti burung terbang 2 sayap. Seperti burung boleh kata setengah sayap? Tak boleh, jatuh dia. Demikian juga dakwah kita ni tak boleh separuh, mesti 2-2. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kena kerja sekali. Kerja saya kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak suruh benda baik saja, insya-Allah orang tak marah. Kalau orang marah, orang celak mata kita ni sebab apa? Sebab kita larang benda tak baik. Kita tegur benda perkara-perkara, amalan-amalan masyarakat yang menyalahi sunnah. Nya celak mata selalu. Akak berdera pacok tak kepala lebar lalu dah. Ini masalah kita ni. Main lebar, main pacok atas kepala, main macam-macam orang panggil permainan yang karut-marut. Sebab apa? Sebab larang benda tak baik. Jadi tidak lengkap, tidak sempurna seorang itu selagi dia tak bergerak 2 sayap. Hadis, dengar hadis ni. An Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dengan Nabi kita bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwa aku ni di tangan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu bekerja suruh orang buat benda baik, wala tanhawunna 'anil munkar, dan bekerja larang benda mungkar. Kalau tidak, au la yusikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban manhu fatad'unahu fala yastajibu lakum. Kalau kamu tak bekerja, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, nanti Allah Ta'ala hantar mari bala bencana, tak kira apa nama, tsunami lah, berapa benda lah, covid lah mari, gempa bumi, apa saja bala ini. Fatad'unahu, kita berdoa, ya Allah bala mari tolong, la yustajabu lakum, Tuhan tak perkenankan doa. Tuhan dengar doa tapi tidak perkenan. Sebab apa? Sebab kita tidak larang benda mungkar, tidak suruh benda ma'ruf. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa Ahmad wal Baihaqi fil Kubra wa hasanaduhu as-sahih. Alhamdulillah. Kita hari ni banyak benda yang kita tak mampu nak buat, iaitulah nak larang benda mungkar, tak mampu. Hari ni timbul isu boikot. Bila mari orang-orang yang kafir, tak kira lah kafir Yahudi ke kafir apa ke, khianat pada orang Islam, kita boikot kedai-kedai, barang-barang yang ada kaitan dengan mereka. Tapi kena biar betul-betul, jangan boikot kedai hak tak ada kaitan, zalim kita. Jadi pasal itulah gerakan boikot ni kena adil dalam menilai barang nak boikot. Ni bila mari orang bukan Islam tulis di stocking nama Allah untuk dipermain-mainkan, kita sekali lagi bangkit untuk boikot. Saya kata persilakanlah. Kalau ada kemampuan, kuasa beli di tangan orang Islam banyak, kita guna kuasa yang kita ada, larang daripada benda mungkar ini. Buat. Tapi banyak lagi yang nak boikot ni. Di antara perkara boikot yang disebut oleh sebahagian pendakwah, kita kena boikot mana-mana kedai dalam kawasan umat Islam ni dia jual arak. Dalam kedai tu boikot. Hak saya yakin tuan-tuan tak mampu nak boikot kedai-kedai hak jual rokok. Dia kata jangan sebut ni weh, nyemarah kagu. Nah, kedai kawan-kawan kita juga jual rokok tu haram bang.
Jangan duk main-main. Itulah main dia punya cara. La haula wala quwata illa billah. Kita tengoklah. Sama ada kedai tu sendiri ada kaitan dengan Yahudi, dengan kafir, dengan musuh Islam yang duk lawan orang Islam, ataupun dalam kedai itu jual barang-barang yang haram, boleh boikot. Ataupun kedai dia menghina Islam. Ini 3 kategori kena lawan. InsyaAllah anak tengok orang kuat duk tulis boikot, kita pun tulis juga. Tuan-tuan nak boikot kedai orang hina Islam silakan, tapi janganlah boikot masjid. Lah ni masjid kena boikot juga. Tak, penduduk sekitar ramai, beribu orang ada yang pergi masjid 200. Boikot juga masjid pun jangan. Ini kena kerja. Maka banyaklah hadis-hadis lain, ana sebut 1-2 hadis cukuplah sebagai tanda tafsir kita ni bil ma'thur. Tafsir kita ni, kita tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Kalau nak ambil hadis ayat apa ni tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tak kerja kita. Sebab itulah kalau kita baca dalam sejarah umat ini, banyak lagi lah hadis-hadis. Hadis di antara hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi kata siapa dia tengok benda mungkar, ubah dengan tangan. Tangan di sini dengan mana kuasa. Kita ada kuasa, kita boleh tukar ya. Maka itulah ana rasa ramai dah ustaz-ustaz kita, panel-panel syariah ni bersidang bercakap, apabila kerajaan boleh buat sistem keuangan hak Islam, patutnya orang Islam yang ada dalam kumpulan itu automatiklah tukar. Ni tak tukar-tukar juga, suruh tukar tak tukar, jadi kena automatik. Ni ada dalam kumpulan pekerja dia panggil yang belum patuh syariah. Kita nak bayar, kita dipaksa bayar, tapi bila kita bayar dia tak patuh syariah, macam mana duit yang kita terima? Ini pejabat mufti kena bersidang. Ini bukan kuasa kita tak boleh bersidang benda besar-besar, porak peranda habis masyarakat. Betul-betul ustaz-ustaz jangan duduk keluar pandangan peribadi dalam perkara yang menyentuh kepentingan umat umum. Jangan pening orang. Jadi kita kena usahakan hapuskan riba. Maka Nabi kata siapa tengok benda mungkar, ubah dengan tangan, makna dengan kuasa. Fa illam yastati' fa bilisan, tak mampu dengan tangan, dengan lidah, makna nasihat, tegur, royak, ajar. Benda ni tak molek, benda ni tak juruh, benda ni tak baik. Fa illam yastati' fa biqalbi, tak mampu juga dengan lidah, takut, engkar dengan hati. Kita engkar, benci pada mungkar dengan maksiat. Nabi kata wazalika adhaful iman, iman paling rendah sekali. Iman paling rendah lagi orang yang boleh engkar dengan hati. Tapi kalau hati sudah mati, hati tak engkar benda mungkar, apa jadi? Hadis ni dalam Muslim, mengikut dalam kitab ni lah, dia kata rawahu Muslim an Abi Hurairah. Wa fi riwayatin wa laysa wara'a dzalika minal imani habbata khardalin. Siapa dia terengkar benda mungkar dengan hati dia, engkar dengan hati ni boleh tak tangkap, FRU tak mari sembuh air, apa lagi ni, UTK tak mari tembak. Sebab siapa tahu dalam hati kita, dalam hati tak engkar, maka walaysa wara'a zalika minal imani habbatu khardalin. Orang ni dengan hati tak engkar benda mungkar, iman dia tak ada lagi. Iman engkar mungkar itu walaupun sebesar biji sawi dalam hati dia, wal iyazbillah. Jangan main. Bahaya sekali. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita nak ceramah tajuk ni, kita ceramah tajuk ni. Kalau kita nak tafsir, kita baca setakat tu dulu. Mari kita pergi teruskan pada ayat seterusnya. Wa ulaika humul muflihun. Allah kata mereka lah orang yang mendapat kemenangan. Siapa nak menang, nak mustajab doa, nak bertuah di dunia, aman di akhirat, bekerjalah amar ma'ruf nahi mungkar dan seru manusia kepada Alkitab was sunnah, kepada Quran dan kepada hadis. Jangan seru kepada kumpulan-kumpulan, jangan. Dia kata kita tidak seru kumpulan ustaz, kita seru supaya ikut tok syekh kita ya. Dia bukan cakap kita memang kena belajar dengan syekh, belajar dengan guru,
Tapi kalau semua benda tok syekh belaka, syekh buat hak walaupun menyalahi syarak pun syekh juga, la. Tak ada syekh dalam masalah ini. Baiklah. Wala takunu kalladzina kafaru. Maaf. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah berpecah belah, bercerai-berai, berkoyak rabak dan berselisih dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Dan ingat, dan mereka yang bersifat demikian, maknanya bukan dia tidak Yahudi, tapi dia pergi ikut orang-orang lain yang menyalahi syarak, kita juga berbahaya. Apa jadi pokok Yahudi Ahlul Kitab tu apa jadi? Wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang benar. Azab seksa yang benar. Kita kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita dalam menjalankan tugas yang besar ini. Yang besar ini, apa dia tugas besar? Tugas memimpin ummah, mengajak manusia ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan jadi seperti orang yang berpecah belah. Baiklah. Munasabah ayat ni. Munasabah ayat 105 pula. Banyak munasabah dia. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, kita boleh memahami susunan ayat. Kita nampak ini Quran ini mukjizat. Munasabah ayat wala takunu kalladzina tafarraqu. Bila Allah Taala suruh seru benda baik, ajak pada Islam, ajak pada Quran dan Sunnah, kemudian datang ayat larangan la tafarraqu, jangan berpecah belah. Jawabnya, umat kita ni, umat Islam ni, bila kita nak berdakwah, bila kita nak ajak benda baik, nak larang benda mungkar, mesti ada perpecahan di sana. Ada perpecahan. Hak ni setuju, ini tak setuju. Dalam bab boikot ni pun ada setuju, ada tak setuju ni. Ni ada anak orang Islam ni, kerana ta'assub kepada parti, boleh tak setuju dengan boikot kedai orang yang memain-mainkan nama Allah. Apalah, baru 14 keping stok lah nak buat. Hilang sensitivity kerana nak jaga hati member, my member. Subhanallah. Kita kata janganlah bang, tak salah tulis di media sosial. Kalau sayang ke kafir pun sayang dalam hati je lah, pergi undi dia sudahlah. Tulis-tulis ni pula tak setuju dengan boikot. Ini bahaya ni, bahaya. Maka Allah Ta'ala sebut, bila kita umat Islam kena satu hati, tegas dalam perkara maksiat, perkara mungkar, perkara menghina Islam, mesti kita bangkit, boleh ada balasnya. Kalau ada tak setuju sikit-sikit, diam-diam lah, jangan zahirkan sangat. Jangan zahir sangat. Ni yang zahir, ni orang duduk atas. Dalam Facebook ni beberapa hantaran yang ditulis oleh orang Islam, buat tubik benda-benda macam ni, kita kata menyedihkan umat. Maka sebab itulah hikmah Allah Ta'ala, selepas dia suruh kita dakwah, la tafarraqu, pendakwah jangan duduk kelahi sama dia, baiklah sama kita, tak siapa ke sasaran apa buat. Jadi sepatut umat Islam ala kalimatin wahidatin, di atas satu kalimah yang satu, kita mesti ajar orang-orang yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada main. Main-main juga. Banyak benda lah, banyak benda yang kita rasa perlu sangat-sangat. Kalaulah undang-undang tak ada menyekat, pihak penguasa tak ambil tindakan,
kuasa yang ada di tangan kita. Mana kalau kedai tu jahat, kita boikot pembelian. Kalau benda tu tidak baik, masyarakat sendiri boleh buatlah tindakan yang tidak menyalah undang-undang, yang tidak direport polis oleh orang, yang tidak dibawa ke menyusahkan kita. Kita boleh, kita mampu dalam perkara yang kita mampu. Kita tak ajak orang suruh jadi teroris, suruh jadi irhabi. Kita ajak orang supaya bersatu untuk menjaga kesucian Islam dan kesatuan umat Islam. Ini sangat penting, jangan main. Pasal itulah Allah Ta'ala tengok susun ayat comel, ud'u ilal khair wala tafarraqu, amar ma'ruf nahi munkar wala tafarraqu. Jangan. Jadi puak-puak dia ni baik, tengok ayat, wala takunu kalladzina tafarraqu, mu jangan jadi seperti puak-puak Yahudi dengan Nasara berpecah belah, bercerai-berai, berkoyak rabak. Apa jadi? Sebab apa? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kenyataan. Tengok, wala takunu ya ma'syaral mu'minin, mu jangan jadi orang yang mutafarriqina fi dinikum, berpecah belah dalam agama kamu, kama tafarraqal ladzina min qablikum, seperti berpecahnya orang dulu daripada kamu, kal yahudi wan nasara alladzina ikhtalafu fi dinihim, yang duduk balah tentang agama dia. Fa asbahu ahzaban mukhtalifah, jadilah dia puak-puak yang bermacam-macam. Macam-macam puak. Bila dia balah mim ba'di ma ja'atuhumud dalail, setelah datangnya dalil-dalil, bukti-bukti yang jelas, yang nyata, mereka tahu benar, tak mau ikut. Kita kata ini di antara perkara yang cukup dahsyat, yang cukup berbahaya. Jadi kalau kau tak tahu lawan, tak lain sikit, ni tahu lawan cukup besar. Maka bila datangnya amar ma'ruf nahi munkar, lawan juga tak mau ikut juga, mau kelahi juga, maka Allah Ta'ala akan jatuhkan mereka hukuman, walahum wa ulaika lahum azabun azim, bagi mereka azab yang cukup besar. Azab yang cukup besar di dunia dan juga di akhirat. Tulis pelajar, fid dunya wa fil akhirah. Amma fid dunya, tanda ini yang kita mencemaskan kita. Adapun di dunia, faja'ala ba'suhum bainahum syadid, Allah Ta'ala letak kita ni akan berkelahi sama-sama kita. Tuan-tuan tengoklah di alam nyata, alam dunia hari ini, yang berkelahi siapa? Orang Islam. Yang berkelahi siapa? Umat Islam. Orang bukan Islam nampak relax ya, hok balas sama kita, balas sama kita. Balah kau bila yang rakaat tarawih siapa sesak menyesak nak setengah tu. Tengok kuatnya berkelahi sama kita ni. Maknanya atas dunia ni kita berkelahi sama, tak akan satu. Orang bukan Islam hari senang-senang ya, rampah kuasa, ambil kuasa budak, menggunakan kuasa yang ada begitu baik. Kitanya kau duk main kelipah-kelipah, duk main orang panggil pejam jelek-jelek, akhir sekali kedudukan benda-benda yang umat Islam ini yang ditindas. Kita nak kata apa? Jadi tuan-tuan kena ingatlah, yang menindas orang Islam juga. Orang bukan Islam dia tak tindas mana, dia buat kerja slow-slow untuk kepentingan puak-puak dia. Ini di dunia. Sebab kita berpecah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, Allah Taala wala tanaza'u, jangan balah, fatafshalu, kamu akan kecundang dan hilang kekuatan kamu. Itu di dunia. Wa yuziquhumul khizya wan nikal, kita akan dihina oleh orang kafir, negara kita dijajah, pemikiran kita dijajah, budaya kita dijajah, harta-harta kita diratah oleh orang-orang yang bukan Islam. Apa kita nak buat? Kita pandanya balah sama kita. Nauzubillah. Ada untuk orang kafir, wa amma fil akhirati fa fi jahannam fiha khaliduhum fiha khalidun, bagi puak kafir dalam neraka jahannam, kekal dalam neraka, wal iazubillah. Bagi orang yang beriman pun, kalaulah tak mau engkar mungkar, kita tak kekal dalam neraka tapi dia masuk juga dalam neraka. Ini yang kita bimbang, ini yang kita takut. Allahu Akbar. Baiklah, kita tamatkan tafsir ayat ni secara ringkas-ringkas. Sebab apa? Sebab panjangkan tak habis punya ayat. Baiklah para jemaah sekalian,
kita pergi kepada mencari 5 faedah. Mencari 5 faedah. Tulis pelajar. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu orang menyeru kepada kebaikan. Kita ajak kepada kebaikan untuk menegakkan agama, untuk menegakkan Quran, untuk menegakkan sunnah, bukan untuk peribadi kita. Ingat molek, kita dakwah kepada agama, la ila anfusihim, bukan dakwah supaya orang fanatik pada kita. Oh, guru saya, syekh saya, Tok Syekh fulan, apa yang dia kata betul belakang. No, kita dakwah orang, ajak kepada khair, bukan ajak kepada diri kita. Ingat molek tu. Setengah orang ni duk ta'assub. Dia panggil ajak orang, anak murid ni supaya ta'assub, berjalan merangkak atas lutut nak bersalah dengan dia. Kan main susah. Kan? Nah, ini bahaya ni. Bahaya. Pasal itulah kata ulama, guru dihormat. Al-guru dihormati tapi bukan disucikan. Beza. Hormat lain, suci lain. Hak suci ni kak, tak salah lah tegur dia buat lah berapa pun. Isap okok atas masjid pun tak apa. Ini dia panggil bahaya. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan tandalah, dalam ayat ini ada tugasan besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita umat Islam. Yang pertama, ad-da'wah ilal Islam. Kita kena bekerja, berdakwah, sebarkan Islam ini ke seluruh pelosok dunia dengan cara mana yang kita ada. Ini dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, yang ana sempat menyertai walaupun ruang yang kecil, tapi yang ana dapat, ana akan sebarkan kepada para pelajar sekalian di alam nyata, di alam maya, kebaikan yang kita dapat. Contohnya, kita pergi dakwah kepada orang asli. Alhamdulillah, tabung infak ihya Ramadan yang kita lancarkan di sini, semalam kita tengok orang masyarakat Islam, orang asli buka puasa dengan sebahagian daripada infak tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata alhamdulillah. Ni kita kumpul pula mu'alah mari sini. Kita akan buat di masjid kita ni, panggil belakang mari supaya mari iftar di atas semua juga daripada semangat tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita juga alhamdulillah hantar ke negara-negara yang bukan Islam. Saya fokuskan dia panggil apa ni, Siam Reap apa ni, dekat dengan hujung Thailand, pergi Jepun. Ini yang sekarang ni kita sedang usaha melancarkan derma untuk menyiapkan pembinaan Masjid Wakayama. Masjid kita buat dah dulu di Osaka. Semalam marikah sudah 83 orang Jepun asli ori Jepun, bukannya barang tiruan, masuk Islam di pusat dakwah kita. Kita kata alhamdulillah. Ya, ana setakat mana yang ana pergi, yang kita yakin, kita akan iklan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yakin, masuklah. Kita tak yakin, kita tak. Ramai orang minta tolong iklan sana, kita tengok dua sebab kita tak buat. Yang pertama, kita tak tahu pergerakan mereka, bukan tak percaya dengan orang tu, tapi kita tak sempat. Yang kedua, kalaulah di tempat yang sudah ada orang panggil penguasa di situ, macam dalam pejabat kerajaan, kita nak minta, jadi sukarlah sikit kita, sebab dia ada bapak, jadi minta dengan bapak lah, minta dengan kerajaan lah, tak minta dengan orang kapur ni, orang kapur lah. Baiklah, maka kewajipan dakwah kita ni, nak berdakwah kita kena ada ilmu. Tanda syarat nak jadi pendakwah da'i, kena ada ilmu. Yang pertama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kena belajar ilmu sirah. Ilmu sirah, bila Quran dengan sunnah termasuklah fiqh, tauhid, itu dalam tu belakang lah tu. Dan kena tambah satu lagi, ilmu sirah Nabi, sirah khulafa, dan ilmu dakwah.
Macam mana kita nak pergi berdakwah, kita tak ada ilmu, nanya. Syarat yang kedua, pendakwah kena ada ta'allumu lughatal qaum, kita kena belajar bahasa orang. Mana kalau nak pergi berdakwah di Jepun, kita kena belajar bahasa Jepun. Kita tak pandai, kita suruh orang yang sudah belajar berdakwah, kita support. Bagi sumbangan. Nak bina Masjid Wakayama, masuk duit. Nak hidupkan JDC, kita masuk. Itu dia panggil kerja kita. Kalau kita pergi sengih-sengih tak ada apa, pergi ambil gambar depan pusat dakwah ada lah, tapi nak dakwah kau Jepun, anggut salah. Tak. Duk main hai tak lakuan. Toka IU pula. Jangan. Itu penting sekali, ilmu dakwah kena masuk melalui bahasa dia. Something. Yang ketiga, ma'rifatus thaqafah. Kita kena tahu ilmu semasa. Ilmu semasa dan kena tahu bi'ah, suasana, geografi masyarakat. Baru tahu. Kita nak pergi sini, kepahaman orang sini duk main kepada dia. Kena belajar. Pasal itulah Nabi SAW bila nak hantar sahabat pergi berdakwah, dia kata, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mugi di sini, di sana banyak ahli kitab. Maka Nabi kita ajak uslub dakwah. Mana kena tahu suasana. Jangan pergi orang panggil pergi rempuh bodoh gitu nyanyi. Dakwah kita tak berjalan, nanti awak pula dipukul oleh orang. Kan nanya tu. Nyanyi tak nyanyi? Nyanyi benar pukul orang. Jadi kita kena dakwah, ajak pada Islam, jangan ajak kepada kita. Ta'assub pada kita, no. Yang kedua, tulis pelajaran yang kedua. Wala takunu kalladina tafarraqu. Jadi jangan pecah. Dakwah kita ni jangan berpecah belah. Waqtalafu, berbeza-beza. Jadi di sini larangan berpecah di sini yang boleh menyebabkan lemahnya Islam. Kalau kita pecah dalam juz'iyat, macam perpecahan mazhab-mazhab Islam ni, tak ada masalah. Tak, saya Syafi'i, awak Hanafi, dia Hambali. Tak, kawan kita sana Maliki, itu dipanggil mazhab Islamiyah. Tapi jangan ta'assub. Jangan ta'assub. Kalau ta'assub masalah. Pergi Mekah tak mau ikut imam salat subuh. Kenapa? Tak baca kunut. Itu ta'assub nama dia lagu tu. Dah imam tak baca kunut, dia orang Islam, dia Ahlus Sunnah, kita sekali dengan dia lah, tak usah duduk pelik-pelik lah. Ana bila ana sebut cerita orang pergi Mekah tak mayai majlis aran tak baca kunut, ada jemaah kata, "Hai, betul ke?" Kita tak cerita, tak reka cerita, tuan-tuan. Ada cerita yang berlaku. Maka di sini Allah Taala sebut, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu. Bila dia pecah, dia akan berbeza. Maka tu tengok tertib ayat. Quddimal iftiraq, Allah Taala mula tafarraqu wakhtalafu. Bila pecah, sahdah kita akan berbeza. Dalilnya ketika kita tak pecah dulu, okey je, tak bala pun dalam isu-isu yang berlaku ni. Tapi bila kita pecah warna ni, mula nak hentam kawan sendiri, mula dah. Ni main-main. Mula tekanan kepada pusat-pusat pengajian pun sudah mula masuk. Di sini pondok-pondok pun sudah di macam-macam lah cerita-cerita yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Janganlah. Dalamnya Tuhan kata la tafarraqu waqtalafu. Jadi para ulama kita kata dakwah kepada Islam ini dakwah yang perlu kepada kesatuan, perlu kepada manhaj, dan perlu kepada istiqamah. Pertama sekali satu. Yang kedua, manhaj yang kita nak ajak. Manhaj kita ni Alkitab was Sunnah mesti tak depan. Kalau duk main manhaj lain-lain, pecahlah kita. Berpecah belah habis. Jadi perpecahan mazhab tidak menyebabkan kita berpecahnya dalam suasana yang ada ini. Jadi kita kena faham supaya kita tidak balah. Baiklah. Yang ketiga, masih lagi ayat wala takunu kalladina tafarraqu. Jangan berpecah. Allah Taala gambarkan fihi tamsilu halat tafarruq fi absya'in suwarin. Allah Taala gambarkan berpecah ni, dia panggil satu gambaran yang buruk. Siapa dia hak pecah? Yahudi dengan Nasara berpecah. Pendakwah berbalah dalam perkara ingkar mungkar
maka Allah Ta'ala gambarkan perpecahan umat ini mari daripada mana? Mari daripada perpecahan cara pendekatan yang kita bawa, ataupun perpecahan daripada cara masdarut talaqi, sumber yang kita pegang. Bila kita pegang dengan Quran dengan Sunnah, mesti akan bertemu dengan orang yang duk berpegang dengan mimpi-mimpi jampi serapoh dan sebagainya. Di sana akan ada. Jadi pecah bala. Maka kata di para ulama, kita kena letaklah sini bahawa perpecahan itu mari daripada perkara yang apabila adanya amar ma'ruf nahi munkar, adalah orang yang suka tak suka. Allahu Akbar. Yang keempat, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini bahaya sekali. Allah kata Yahudi dengan Nasara dia balas setelah datang kenyataan, datang keterangan. Jadi kita yang dapat terima kebenaran, janganlah berkelahi. Ittiba'ul haq, kita kena ikut yang benar, yang berpaksi kepada Quran dengan Sunnah dan tafsir ulama salaf, barulah kita akan mantap insya-Allah. Tapi tak tahannya hak tahu je, hak tahu tak nak buat. Ini letih kita ni. Dia tahu. Cakap belakang, ustaz, okeylah, you buatlah, saya sokong awak. Sokong apa sokongnya? Kalau sokong mari duduk sekali. Dak dia duduk belakang. Tak apa, saya duduk belakang. Orang duduk belakang ni tak boleh percaya. Kalau kita nak bersama tak apa. Duduk belakang payah. Kita gak lawai tu gak benda munkar maksiat. Tengok-tengok belah belakang. Tinggal kita seorang ya. Mana hak duduk belakang ni? Tak ada lagi ya, cari pasal awak. Jangan duduk main belakang-belakang, tak main. Kita main bersama. Baiklah yang terakhir, wala takunu kalladzina tafarraqu. Di sini Allah Taala sebut inna tafarruq fid din, berpecah dalam beragama. Lo ni pecah. Hak golongan nak ikut salaf, ada golongan hak kata kita ni salah dulu ni, kau ni duk balah hak ni tak habis-habis. 10 hari dah Ramadan ni balah bab solat tarawih tak habis lagi. Kita patut tak kelahi dah dalam masalah bilangan tarawih ni, berapa rakaat. Yang kita nak gembelingkan tenaga, nak ajak orang supaya pergi masjid, baca Quran, solat tarawih tak lari dengan imam, tu patutnya. Tapi kita duduk jadi kebalah benda juz'iyah, benda halu-halu, tak fokus pada benda asal. Tafarruq fi siyasah, pecah dalam bab politik, tak usah cakap lah tu. Hak paling serabut kali atas dunia ni pecah dalam bab politik. Hari ni duduk sini, esok dia lompat sana, tak ada pendirian. Dia boleh buat apa saja, yang penting kursi tidak lari. Sehingga keluar kartun kata syaitan lari daripada ayat kursi. Syaitan bila kita baca ayat kursi dia lari. Tapi manusia akan berkelahi bila berebut kursi. Na'udzubillah. Waktu itulah masyhur seorang pendakwah atas dunia ni, dia kata a'udzubillahi minasyaitani wassiyasah. Siasah ni lah, siasah duk berebut kursi, bukan duk berebut nak ambil jawatan untuk bela agama lain. Jangan salah faham. Dia kata baru ni orang mahu, dia kata ustaz ni tak payah politik. Bukan tak payah, nak cerita orang politik macam ni. Kau duk berebut kursi ni. Syaitan lari dia baca, bila baca ayat kursi, ahli politik berkelahi bila berebut kursi, wal iyazbillah. Ini kan, maka sepatutnya tenaga yang ada, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, kesatuan umat Islam ini perlu sangat kita kena buat. Supaya apa? Supaya kita gah di mata orang-orang kafir, kuat di sama-sama kita. Sebagaimana kata pendakwah, al-mu'min da'ifun fi nafsihi qawiyyun bi ikhwanihi. Kita orang mukmin lemah kalau kita duduk seorang, tapi kita akan kuat, kita akan gagah bila kita bersama dengan sahabat-sahabat lain. Tapi kalau kita pecah, nak kata apa? Bilangan umat Islam di negara kita ni berapa? Bilangan perpecahan yang berlaku berapa? Apa akan jadi dengan kuasa umat? Kita tak boleh nak kata orang kekuasaan yang ada ni bukan boleh tongkat langit. Kekuasaan yang ada ni kalau tidak disatukan, kita akan lemah. Wallahu alam. Mudah-mudahan huraian kita ni berdasarkan kepada realiti semasa. Tuan-tuan jangan koyok kalau kita sebut masalah politik, masalah apa, itulah realiti yang berlaku atas dunia. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada pagi Sabtu insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.